58. Saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan jazakumullah khair kepada Yayasan Bushra, kerana mereka mari hantar sendiri di sini daripada KL, daripada Kelang. Quran tu mereka mari hantar, dan terima kasih kepada Bang Ya yang bagi duduk homestay percuma. Alhamdulillah. Okey. Muka surat 58 ayat yang ke-67. Ayat yang ke-67, penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang dakwaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, Orang Yahudi, orang Nasrani kata Nabi Ibrahim tu daripada puak depa, tapi Allah Subhanahu wa taala jawab dengan tegas dalam ayat yang ke-67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم
وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sebelum ini kalau kita cek balik dalam surah Al-Baqarah, orang orang Yahudi mendakwa kata Nabi Ibrahim tu adalah daripada Yahudi. Kemudian orang Nasrani pula mendakwa bahawa Ibrahim itu daripada Nasrani. Kemudian di dalam Ali Imran ni juga sekali lagi mereka menegaskan tentang berpihaknya Nabi Ibrahim kepada mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahawa betapa tidak berfikirnya mereka, sedangkan Nabi Ibrahim itu datangnya dia sebelum kedatangan Yahudi dan sebelum kedatangan Nasrani. Jadi sebab itu Allah kata afala ta'qilun, kan? Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan lafaz as-sarahah dengan jelas terus menegaskan bahawa ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya. Bukanlah Ibrahim itu daripada Yahudi dan bukan juga Ibrahim itu daripada Nasrani. Yahudi pun bukan, Nasrani pun bukan. Tapi kalaulah Ibrahim itu bukan daripada Yahudi, bukan daripada Nasrani, okey, dia daripada mana? Walakin kana hanifan muslimah. Tetapi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang bersih, hanif, yang bersih, yang lurus, yang suci. Maknanya daripada apa? Daripada segala dakwaan-dakwaan palsu, dakwaan yang tidak betul. Dan dia adalah seorang nabi yang menyucikan diri dia, yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kita tahu kisah Nabi Ibrahim, bagaimana dia mencari Tuhan. Pada peringkat dia mencari Tuhan, kan? Bila dia mari belah malam nampak bintang, dia kata, falamma janna alaihi al-lail ra'a kaukaba. Bila mari belah malam dia tengok bintang, dia kata hadha rabbi, dia kata ni Tuhan. Falamma afala, bila bintang tu hilang, dia kata bukan, Tuhanku tidak akan hilang. Timbul pula bulan. Bila timbul pula bulan, dia kata falamma ra'al qamara bazigatan qala hadha rabbi. Kata bila dia nampak bulan tu timbul, kemudian dia kata ni Tuhanku pula. Kemudian bila dah malam hilang, bulan pun hilang, timbul matahari. Dia kata hadha rabbi hadha akbar. Dia kata ni Tuhanku, ni besar lagi. Tapi apabila dah hilang matahari, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmi dhalin. Kata kalaulah Allah Taala tak bagi petunjuk kepadaku, sudah tentu aku akan tergolong dari kalangan orang yang akan sesat. Lalu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada dia jalan yang benar. Kemudian kita tahu juga bagaimana kisah Nabi Ibrahim minta supaya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada dia bagaimana menghidupkan kematian. Yang kita lepas hari itu ni, ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia supaya ambil burung beberapa ekor burung, kan? Yang lepas juga. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan,
ujian-ujian yang dilalui oleh Nabi Ibrahim ini telah memantangkan dia dan telah menjadikan dia seorang insan yang begitu kukuh iman, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji dia, menganggap dia sebagai hanifan muslimah. Mana seorang yang bersih, yang suci daripada segala syirik, dan dia muslimah, maknanya seorang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh. Tak serah diri apa sampai dia mimpi sembelih anak dia pun dia sanggup sembelih anak dia kan. Habis ceritalah. Bandingkan dengan kita yang kita kata kita muslim ni terlalu mana sangat pengorbanan kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tahulah. Dengan tahulah. Tahulah keadaan kita. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, Allah Taala tegaskan lagi, wa ma kana minal musyrikin. Dan bukanlah Ibrahim itu dari kalangan orang yang menyekutukan Tuhan seperti mana yang dilakukan oleh kamu, wahai orang Yahudi dan orang Nasrani. Kamu telah menyekutukan Allah. Kamu orang Yahudi mendakwa Uzair itu anak Allah, dan kamu wahai orang Nasrani mendakwa Isa itu anak Allah. Jadi semua ni adalah pendustaan, semua ni adalah syirik, semua ni adalah penipuan. Kamu mendakwa Isa itu sebagai Ruhul Qudus, tapi kamu telah membunuhnya. Kisah baru berlalu. Kan? Macam mana kamu membunuh seorang nabi? Dan ini kisah-kisah pembunuhan pokok Bani Yahudi Nasrani membunuh nabi-nabi ini sangat banyak. Bahkan mereka lah kaum yang telah banyak membunuh nabi-nabi. No? Dan juga utusan Allah. Kita pun dalam Yasin kita baca dulu bagaimana mereka bunuh seorang yang mengajak mereka beriman kan. Waja'a min aqsal madinati rajulan yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Kan? Tapi mereka akhirnya bunuh juga kawan tu. Tapi walaupun kawan tu dibunuh, tapi kebaikan hatinya telah dia menyebabkan dia menutur perkataan ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. No? Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala juga jadikan kita dari kalangan al-mukramin, orang yang mulia. Maknanya orang yang mulia ni pada aman, orang yang walaupun diperlakukan kepadanya kejahatan, keburukan, tapi dia tetap dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Inna aulan nasi bi rahmah. Kemudian Allah Taala jelaskan. Moga-moga kita termasuk di kalangan ini. Inna aulan nasi bi Ibrahim. Sesungguhnya orang yang paling utama, paling dekat, paling kita boleh claim depa tu sebagai golongan Ibrahim, siapa dia? Lalladzina tabauhu, iaitulah orang yang mengikutnya, orang yang beriman dengan Ibrahim di zaman dia. Siapa yang beriman dengan Ibrahim, mereka itulah yang paling layak dikatakan dari kalangan Ibrahim, bukan seperti mana Yahudi, bukan seperti mana Nasrani. Wa hadan nabi, dan nabi ini iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kamu musuhi, yang kamu lawan, yang kamu tentang, yang kamu tak boleh terima. Ini cerita ni masih lagi berkisar di sekitar perbalahan ataupun mubahalah yang berlaku di antara 60 orang yang datang Nasara Najran yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di kalangan 60 itu ada 14 orang pakar-pakar agama mereka, ruhban, pendeta-pendeta di kalangan mereka yang datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali mereka minta bermubahalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumpah dengan. Jadi Allah Taala tegaskan di sini wahadan nabi, dan nabi ini juga paling layak untuk diklaimkan dari kalangan Nabi Ibrahim. Nah, dia pun juga boleh dikatakan sebagai kalangan Ibrahim. Kita duk baca tiap-tiap kali semayang tu. Ada di kalangan kita yang duk baca doa iftitah Hanifan Musliman. Kan? Itu semua adalah agama Hanif. Digelar agama Hanif ni adalah agama Ibrahim. Wa ana awwalul muslimin. Wa ana minal muslimin. Itu semua doa-doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini semua boleh kita sandarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW dia mendakwa dia juga adalah beragama seperti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. No? Walladzina amanu. Ni kita harap kita masuk juga. Dan orang-orang yang beriman. Mana orang yang beriman di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga boleh didakwa mereka ini sebagai geng Nabi Ibrahim, makna akribah Nabi Ibrahim, kaum Nabi Ibrahim. Tidak seperti orang Yahudi, tidak seperti Nasrani. Sebab itu kita tengok Allah Subhanahu wa taala buktikan dengan bukti yang nyata. Tahu tak Kaabah tu siapa yang bina?
Wa idh yarfa'u Ibrahim al-bait, dalam surah Al-Baqarah cerita bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membina Kaabah. Kekal sampai ke hari ini, bukan ada di tangan orang Yahudi pun, bukan ada di tangan Nasrani pun. Allah Taala kekalkan di tangan orang mukmin, dan itu adalah bukti yang nyata. Tetapi itulah kerana hasad dengki orang Yahudi, orang Nasrani, menyebabkan mereka tidak boleh terima realiti itu. Wallahu waliyul mu'minin, dan ingatlah bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi pelindung kepada orang-orang yang beriman. Apabila dah nyata benar-benar ni, semua dah nyata dah ni perangai orang Yahudi, dan perangai orang yang perangai dia, kalau ada perangai dengki macam ni, memang orang ni pun perangai dia perangai Yahudi, perangai Nasrani juga. Allah kata wadda ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum. Dia kata bercita-cita, berkeinginanlah satu golongan daripada puak-puak ahlul kitab Yahudi dan Nasrani supaya menyesatkan kita. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala terutama sekali tentang Yahudi ni, Allah kata mereka ni golongan sesat. Tiap-tiap kali kita semayang kita duk ulang. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin ghairil maghdubi 'alaihim, iaitu orang Yahudi orang Yahudi waladdallin, dan orang sesat iaitu orang Nasrani. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, sebab itulah dalam kehidupan kita kena pastikan betul-betul agama kita tu agama yang tidak ada unsur-unsur penipuan, tak masuk benda-benda lain. Pastikan agama kita tu agama apa? Hanif. Agama Ibrahim, agama Hanif, mana agama yang tidak ada campur aduk. Agama yang betul-betul mari daripada apa? Daripada wahyu Allah. Kerana agama Islam adalah agama wahyu, bukan agama rektorik, bukan agama ciptaan, bukan agama ideologi. Agama yang datang daripada apa? Elok lagu ni, elok dah. Agama yang elok, kata elok, mari daripada Allah, mari daripada Rasul, mesti ambil. Walaupun kita tak suka, walaupun kita suka. Kalau datang daripada Allah, mesti kita ambil. Maka kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh, tidak wajar bagi orang mukmin lelaki atau perempuan apabila Allah Taala menentukan sesuatu penentuan, Rasulnya menentukan satu penentuan, dia nak buat pilihan, tak boleh. Apa yang Allah Taala dah tetapkan, apa yang Rasul dah tetapkan, kita hanya sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Bukan kita seperti perangai orang Yahudi, perangai orang Nasrani, sami'na wa asayna. Bukan. Tapi kita apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami ta'at. Bukan seperti orang Yahudi, bukan seperti orang Nasrani, sami'na wa asayna. Kami dengar dan kami bantah. Kalau begitu keadaan, jadilah kita termasuk daripada geng iblis lah. Aba was takbara wa kana minal kafirin. Jaga. Tuan-tuan, hidup sekali ya raya. Hidup kita sekali ya raya. Hidup sekali ya ni. Lepas ni kita mati, lepas mati tak ada lah. Sama ada kita syurga atau doa tu. Jadi berjaga-jaga. Jadi orang Yahudi ni perangai depa sampai kelar ni lah. Lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatuhum. Orang Yahudi, orang Nasrani tak akan redha kepada kita sehingga kita ikut jejak langkah. Dan Nabi pun beri amaran, kata la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kamu akan mengikut jejak langkah orang yang sebelum daripada kamu, iaitu Yahudi dan Nasrani, satu jengkai demi satu jengkai, satu hasta demi satu hasta, hatta law dakhala juhra dabil lattaba'tu. Sehingga kalau mereka masuk dalam lubang biawak pun kamu akan masuk juga. Ini. Dan memang kita sedih sangat-sangatlah keadaan umat Islam sekarang ni, terpengaruh, terikut-ikut dengan apa? Dengan budaya perangai kelaku orang Yahudi. Sehingga kadang-kadang terlalu bertoleransi, kan? Terlalu bertolak ansur sehingga terjebak di dalam kancah syirik. Ini semua kerana punca dia pada. Punca dia apa? Ilmu. Punca dia ilmu. Kita tengok biasa kita tengok macam baru nikah basuh ramai basuh kuil kan, dia pun tak pasal apa, toleransi. Tidak, Allah Taala dah tegas dah, Allah dah putus dah, lakum dinukum waliyadin.
Kalau cara bersih kedai makan tu pun kita rasa macam tak apa nak selesa lagi kan. Ni bersih tempat melakukan syirik. Tak ada tolak ansur. Tapi malangnya ada juga pemuka-pemuka agama yang mempertahankan kita letih. Hak ni kita letih ni. Kalau orang jahil duk tahan tak apa ni, orang yang dilabelkan sebagai orang yang ada agama, tahan kita letih. Tak apa, tolak tepi tak kita kira dulu. Allah tak sudah. Sebab kalau kita duk bicara pun tak sudah. Nah. Wa ma yudhilluna illa anfusahum. Allah jelaskan, dan sebenarnya tidak yang menyesatkan melainkan diri mereka sendiri. Macam Allah kata yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Allah innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu mereka menyangka mereka menipu Allah, sedangkan Allah menipu mereka. Allahu akbar. Begitulah juga keadaannya. Orang Yahudi tadi ni mereka nak menyesatkan orang, sebenarnya siapa yang sesat? Mereka yang sesat. Wa ma yudhilluna illa anfusahum ma yash'urun. Mereka tidak sedar. Wa ma yudhilluna illa anfusahum, mereka tidak menyesat melainkan diri mereka sendiri, wa ma yash'urun. Sedangkan mereka tidak menyedari. Ya ahlal kitab. Ini seruan Nabi. Nabi kita, hei ahlul kitab, hei orang Yahudi, hei orang Nasrani, lima takfuruna bi ayatillah. Kamu mengaku kamu beriman dengan Allah, tapi kenapa kamu engkar dengan ayat-ayat Allah? Ni terang-terang ni ayat-ayat Allah ni. Macam juga kita. Kalau kita mendakwa kita beriman dengan Allah, pasal apa kita engkar dengan ayat-ayat Allah? Allah kata, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu nak beriman dengan sebahagian daripada kitab dan kamu engkar sebahagian yang lain? Tak boleh. Kita dalam Quran ni kita ambil benda-benda yang agak sesuai dengan selera kita, kita beriman. Yang tak sesuai dengan selera kita, kita tolak. Mana boleh lagu tu? Wa may yaf'alu dzalika falaysa minallahi fi syai'in. Siapa yang buat macam tu, Allah tak ada hubungan dengan dia. Allah tak ada hubungan dengan dia. Jaga elok noh. Wa antum tashhadun, sedangkan kamu menyaksikannya. Tak menyaksikan apa? Orang lain tak ada kitab pun depa beriman dengan Nabi. Kamu ni diturunkan kepada kamu kitab, diberi kepada kamu tu Nabi lebih pada orang lain lagi. No, orang Yahudi, orang Nasrani diturunkan kepada mereka, diutuskan kepada mereka Nabi dan Rasul lebih pada orang lain lagi. Sedangkan kita ni hanya seorang Nabi, seorang Rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, bersyukurlah. Jangan nanti sampai di hadapan Allah Taala ni Allah tanya kita balik yang kita duk baca dalam surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzib. Hampa nak dustakan dengan apa lagi nikmat Allah Taala yang begitu banyak? Nikmat yang terbesar sekali pada Al-Quran. Al-Quran ni nikmat yang paling besar sekali. Tapi tidak ada yang mengetahui kualiti, realiti besarnya nikmat Al-Quran ni melainkan orang yang Allah beri rahmat kepada dia. Allah marhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menerima wakil daripada Tuan Haji Nazri jemput semua ke Pius. Allahu a'lam. Dan kita doalah supaya Yayasan Bushra ni terus berkembang maju insya-Allah untuk membantu ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu. Insya-Allah ya. Kita tulis nama siap.